Pada era globalisasi ini, penggunaan bahan digital dalam pembelajaran semakin berleluasa di semua sekolah. Turut tidak terkecuali sekolah saya. Jadi, mari ikut saya untuk menemu bual beberapa individu-individu di sekolah ini. Masuk. Boleh? Tengok duduk. Terima kasih, cikgu. Sama. Soalan pertama, adakah bahan digital bantu cikgu dalam pelajaran dalam kelas? Sudah tentu bahan digital ini memang membantu kita sebagai guru, memang membantulah untuk kita lebih untuk penyampaian kita itu. Antaranya kalau digital ni, bahan-bahan digital ni akses itu tidak terhad, aksesnya lebih luas ya. Jadi kaedah kita nak mengajar, memberi kefahaman kepada murid-murid itu lebih kepada pembelajaran interaktif lah, menarik minat murid. Kadang-kadang murid-murid kita ni minat kepada ada movement, kalau kita gunakan kapur dan papan putih, dia lebih kepada tradisional, kaedah ke tradisional tu. Bukannya tak boleh, tetapi keberkesanannya itu lebih kepada pelajaran kalau digital ini. Dia lebih interaktif kerana zamannya itu, zaman digital sekarang ini. Kalau kita tak mampu membuat perkara yang menarik perhatian anak-anak kita ini, murid-murid kita ini, maka dia akan ada satu masa yang sia-sia di mana murid-murid tidak berminat dengan pengajaran kita. Baik cikgu, terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jadi kita beralih ke soalan seterusnya. Apakah cabaran penggunaan bahan digital dalam pengajaran di dalam kelas? Antara cabaran kemahiran teknologi guru adalah tidak semua guru mahir dalam penggunaan bahan digital secara interaktif dalam PDPC, dan kami selaku guru-guru memerlukan latihan secara berterusan untuk penggunaan platform seperti Kahoot, Google Classroom, Telima dan lain-lain yang semakin mencabar buat masa ini. Seterusnya ialah kesukaran dalam mengawal kelas. Jadi kelas ni penting. Cikgu-cikgu memang sangat pentingkan untuk PDPC. Jadi kalau tak boleh mengawal kelas, murid-murid ni akan jadi hilang fokus, terutamanya apabila mereka dapat penggunaan bahan digital seperti permainan video ataupun media sosial. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan bahan digital sangat membantu kami guru-guru dalam PDPC. Namun terdapat pelbagai cabaran yang akan dilalui. Yang utama iaitu akses kepada infrastruktur. Tidak semua sekolah mempunyai akses kepada teknologi yang tinggi. Kita ambil contoh sekolah-sekolah di pedalaman. Mereka tidak mendapat internet dengan capaian yang tinggi. Mereka juga tidak mempunyai peranti ataupun komputer itu yang mencukupi. Dan seterusnya, harus ingatkan keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, mereka tidak mempunyai peranti untuk mendapat akses dalam pelajaran. Itulah cabaran. Baiklah, kita teruskan dengan soalan ketiga. Cikgu, apakah bahan digital yang cikgu sering gunakan dalam pembelajaran dalam kelas? Yang selalu cikgu gunakan YouTube Education. Google Classroom. Bahan digital yang biasa saya gunakan iaitu YouTube dan Quizzes. Telima. YouTube. Quizzes ini bahan digital yang biasa saya gunakan di dalam PP, Wordwall, Quizzes, live worksheet, and then yang favourite saya, Canva. Jadi kita ke soalan yang terakhir. Pada pendapat anda, adakah penggunaan bahan digital di dalam kelas membantu? Ya, ia membantu saya dalam pelajaran kerana saya dapat mengakses aplikasi yang berbeza seperti Quizzes, Classroom dan lain. Sangat membantu. Bahan digital seperti Quizzes dapat membantu kami mengulang kaji pelajaran. Kami sangat suka menggunakan Quizzes. Ya, saya setuju kerana cikgu di dalam kelas saya selalu menggunakan Kahoot. Jadi, saya lebih faham untuk pelajaran yang sudah saya pelajari. Setuju kerana YouTube akan membantu saya memujuk pelajaran yang saya belum fahami. Begitulah tadi sesi temu bual kita pada hari ini. Apa yang dapat saya simpulkan adalah lebih banyak kesan positif daripada penggunaan bahan digital dalam pembelajaran. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menggunakan bahan digital dengan sebaik mungkin. Saya akhiri bicara saya pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.